Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan membicarakan berkenaan dengan topik ataupun tajuk turbo mesin. Saya terangkan secara ringkas apa yang dimaksudkan dengan turbo mesin. Turbo di sini membawa maksud berlaku pertambahan tenaga ataupun berlaku pengambilan tenaga secara mendadak. So kemudian perkataan mesin di sini menggambarkan ialah satu alat yang terlibat dalam penghasilan tenaga. Sama ada tenaga itu tenaga dihasilkan dan tenaga diberi kepada sesuatu aliran, atau tenaga itu diambil daripada sesuatu aliran dan menghasilkan tenaga yang lain. Oleh itu, turbo mesin di sini sebenarnya kita akan fokus kepada pembelajaran berkenaan dengan pump dan juga turbine. Okay. Secara ringkasnya, kita boleh memahami pump adalah sebuah mesin yang digunakan untuk menambah tenaga di dalam aliran cecair. Jadi selalunya pump akan digunakan untuk menghasilkan had laju air yang lebih tinggi atau digunakan untuk mengangkat air ke tempat yang lebih tinggi. Ini kerana kita memerlukan tenaga yang lebih untuk menggerakkan air dengan had laju yang tinggi. Oleh itu, tenaga tersebut akan dibekalkan oleh pump. Atau kita perlu membekalkan atau memberi air tenaga yang lebih supaya ia boleh bergerak daripada tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi. Oleh itu, kita perlu faham bahawa pump akan bergerak secara sendirian. Maksudnya, sama ada air atau tidak, pump boleh bergerak sendiri. Kerana apa? Kerana pump akan menerima tenaga daripada sumber luar. Selalunya, pump akan menerima tenaga daripada elektrik, daripada power point yang kita ada. Oleh itu, saya rasa pelajar boleh nampak, kita boleh run pump walaupun ada air atau tidak. Okey. Untuk turbine pula, dia termasuk dalam golongan turbo mesin. Kerana apa? Kerana turbine akan menghasilkan tenaga tetapi sifat dia agak berbeza. Ia adalah satu mesin yang akan mengambil tenaga daripada aliran dan memindahkan tenaga tersebut kepada bentuk yang lain. Oleh itu, beza yang ketara di antara pump dan turbine ialah turbine tidak akan berpusing sendiri. Turbine akan berpusing setelah aliran air mengenai dirinya ataupun aliran fluid. Sebab turbine ini mungkin wind turbine yang menggunakan udara sebagai sumber aliran, ataupun kita kata hydro turbine yang menggunakan air sebagai sumber alirannya. Jadi membawa maksud air daripada tempat tinggi akan mengalir ke dalam turbine dan tenaga daripada air akan diserap oleh turbine. Turbine akan memusingkan generator dan generator akan menghasilkan elektrik. Dan sekiranya wind turbine, kita akan letak di dalam kawasan yang mempunyai aliran udara yang laju supaya had laju angin tersebut, tenaga kinetik yang ada pada angin akan diserap oleh turbine dan turbine akan memusingkan generator. So, jadi saya harap pelajar dapat idea apa yang dimaksudkan dengan turbine dan pump. Okay. Kemudian di dalam kursus ini, di dalam subjek ini, kita akan melihat sebenarnya kita akan melihat pump ada dua, iaitu centrifugal yang akan kita belajar dan juga axial pump. Okay. Kemudian turbine kita akan melihat Francis turbine. Dan satu lagi kita akan melihat Pelton wheel. Okay. Walau bagaimanapun, axial turbine di sini kita rehatkan untuk sementara, maknanya kita tidak masuk di dalam silibus kita. Dan sekiranya para pelajar ingin mempelajari berkenaan dengan axial turbine, axial pump, bolehlah mengambil kursus option sistem pipe pada tahun 4 nanti. Okay, kita pergi seterusnya.
Okey, secara mudah inilah keterangan berkenaan dengan turbo machine. Turbo machine are the commonly employed device that either supply or extract energy from a flowing fluid by means of rotating propellers or vane. Pump add energy to a system with the result that the pressure is increased. It is also cause flow to occur or it increase the rate of flow. Turbine extract energy from a system and convert it to some other useful form, typically to electric power. Hydroturbine is a machine that generates power from high pressure water. Relatively large conduit or tunnel deliver fluid to closed turbine in order to generate power. Another example is steam turbine and air turbine. So ini adalah pump classification yang saya terangkan tadi. Sebenarnya di dalam dunia pump sahaja, okey, di sini dunia pump, kita boleh bahagikan kepada dua jenis. Pertama adalah dynamic pump, yang kedua adalah positive displacement pump. Walau bagaimanapun, di dalam tajuk ini kita akan fokus hanya kepada dynamic pump. So dynamic pump ni apa dia? Dynamic pump adalah idea sesuatu alat untuk memindahkan tenaga kepada cecair. So kita tahu bahawa pump, ideanya ialah pump yang mempunyai tenaga dan tenaga tersebut akan dipindahkan ke dalam cecair, kepada air. So dynamic membawa maksud kita mempunyai bilah, blade ataupun vane ataupun propeller. Okey, kita akan putarkan ia dengan certain velocity. So maksudnya dynamic di sini membawa maksud akan ada satu rotor yang bergerak. Selalunya rotor yang bergerak akan menghasilkan centrifuge force. Centrifuge force ataupun kita panggil daya empar. Okay, so daya empar ni macam mana? Idea dia mudah sahaja. Idea dia macam kita kalau kita letak air dalam baldi, baldi tu kita pusingkan, kita dapati bahawa air akan bergerak ke tepi. So idea itulah yang akan kita gunakan di dalam centrifugal pump. Oleh kerana ia menggunakan centrifuge force, kita namakan pump tersebut centrifugal pump. So centrifugal pump ada banyak, ada axial flow, mixed flow, peripheral. Okey, selalunya ini yang saya katakan tadi, kita tinggalkan axial flow kerana ideanya adalah lebih kurang sama. So jadi kita akan fokus kepada centrifugal pump sahaja. Okay, antara lain kita kata ada dynamic tetapi yang menggunakan special effect seperti ada water jet dan juga electromagnet. So yang ini kita tidak masuk di dalam kursus kita buat sementara waktu. So apa yang dikatakan dengan positive displacement? Positive displacement ialah kita kata idea kita memberi tenaga ataupun kita menggerakkan aliran air dengan menggunakan idea volume. Contoh yang paling mudah berkenaan dengan positive displacement ialah Pichagari. So maksudnya ataupun secara teknikalnya kita kata common yang kita akan gunakan adalah reciprocating pump. So kalau kita lihat reciprocating pump, kita dapati ataupun contoh reciprocating pump yang paling glamour ialah piston pump. So piston pump ni kita kata ia menggerakkan air ataupun ia mengangkat air daripada tempat yang rendah ke tempat yang tinggi dengan menggunakan idea pemindahan isi padu. Maksudnya isi padu air yang digerakkan daripada satu ketinggian ke satu ketinggian yang lain. Okey, maknanya ia tidak ada satu elemen yang berpusing ataupun tidak ada centrifuge force yang terlibat di dalam pergerakan tersebut. Satu lagi teknik di dalam positive displacement ialah rotary pump. Okay, walaupun kita kata rotary ini adalah satu mekanisme melibatkan putaran, tetapi ia tidak melibatkan force ataupun tidak melibatkan tenaga daya empar di dalam sistem tersebut. Oleh itu, walaupun ia berputar, ia masih lagi menggunakan idea pemindahan isi padu daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Okay, positive displacement pump kita tidak akan bincangkan dalam kursus ini.
So ini antara yang contoh. Kalau di dalam centrifugal pump, kalau axial pump ini membawa maksud arah aliran air sebelum dan selepas melalui pump adalah selari. Tetapi radial adalah arah aliran masuk dan arah aliran ketika ia terkena kepada blade adalah radial, adalah perpendicular terhadap arah aliran. Dan kalau mix, kita kata ketika air melalui blade atau melalui bilah, dia dalam bentuk condong. So kalau bentuk condong ini bermaksud ia ada komponen horizontal dan ia ada komponen vertical. So yang ini dinamakan sebagai mix. So normally kita akan belajar centrifugal dalam bentuk radial. Okay. So kemudian positive displacement contohnya seperti ini. Maksudnya macam picagari, kita sedut air, kita tolak keluar. Kemudian kita sedut lagi, kita tolak keluar. Ataupun rotary pump. Maksudnya kita ada satu bentuk seperti ini. Ia berputar tetapi ia sebenarnya mengalirkan air dalam isi padu ini. So maksudnya ia bukanlah menggunakan idea centrifuge force yang saya terangkan sebelum ini. Kemudian saya harap pelajar boleh ingat kembali cara menggunakan Bernoulli equation di dalam sistem pump. So ini adalah Bernoulli equation yang selalu kita gunakan ataupun yang telah kita belajar di dalam fluid mechanics 1. Kita ada pressure, kita ada velocity dan kita ada Z, kita ada elevation, ketinggian. Head of pump akan diletakkan di sebelah kiri ataupun pada inlet ataupun pada input. Kerana apa? Kerana tenaga daripada pump dianggap sebagai tenaga di permulaan pergerakan air. Kemudian sekiranya kita mempunyai turbine, kita faham bahawa turbine tidak bergerak sendiri. Turbine hanya bergerak setelah menerima tenaga daripada aliran air. Oleh itu, kita akan letak head of turbine di sebelah kanan ataupun di sebelah output. Okey. Kemudian saya harap pelajar juga tidak lupa cara untuk mengira losses. Okey, losses ada dua, iaitu major loss dan juga minor loss. So saya harap pelajar dapat ingat kembali perkara ini kerana ia akan digunakan dalam pengiraan pump, tetapi saya tidak fokus untuk mengajar secara detail seperti dalam fluid mechanics 1. Kemudian kita akan melihat mekanisme asas berkenaan dengan centrifugal pump. A centrifugal pump consists of two principal parts. One is impeller and another one is housing. So impeller is part of rotary motion to the liquid, and housing which directly the liquid into the impeller region and transport it away under a high pressure. So ini adalah gambar raja asas struktur centrifugal pump. So jadi idenya ialah ia akan mempunyai bilah ataupun blade. Okey. Kemudian blade akan berpusing. So blade yang berpusing akan menghasilkan tenaga kinetik. Tenaga kinetik itu akan dipindahkan ke dalam air, dan apabila air menerima tenaga yang banyak, air boleh bergerak laju atau air boleh bergerak ke tempat yang lebih tinggi. So di sini pergerakan adalah bentuk radial, iaitu air akan masuk dalam bentuk horizontal seperti ini, tetapi air akan melalui blade dan akhirnya keluar dalam bentuk vertical. Oleh itu bolehlah kita katakan pergerakan ini adalah pergerakan radial. Okey, kemudian kita akan fokuskan lagi berkenaan dengan nama-nama parts yang terlibat di dalam pembentukan centrifugal pump.
Yang pertama, air akan masuk pada laluan ini. Dan laluan ini dikenali sebagai eye ataupun mata. Maksudnya ia terletak di tengah-tengah sistem pam dan air akan masuk di tengah-tengah. Kemudian air akan diputarkan oleh bilah. So bilah di sini dikenali sebagai impeller. So apa beza impeller dengan bilah? Okey, kalau keadaan ia skeping seperti ini, bolehlah kita katakan sebagai blade atau bilah atau kita panggil vein. Okay, tetapi selalunya manufacturer akan buat blade tersebut melekat di atas piring. So kalau blade itu melekat di atas piring, kita akan panggil ia sebagai impeller. Okay, saya beri satu contoh. Okey, ini adalah bentuk impeller. So maksudnya para pelajar boleh nampak kita ada blade di sini. Tetapi blade ini melekat pada satu piring. So, ini adalah kita kata impeller. Maksudnya keseluruhan part tersebut adalah impeller. Jarang kita lihat sistem pam yang mempunyai blade yang boleh ditanggalkan daripada piring tersebut. Paling kurang pun kita akan ada satu blade yang akan melekat seperti itu sahaja. Okey. So maknanya paling kurang pelajar boleh tengok pam akuarium ikan atau sebagainya. So blade tersebut akan dibuat, fabricate supaya melekat antara satu sama lain. Okey, itu impeller. Kemudian kita kata kita akan ada shroud. Okey, shroud ini tidaklah penting, tetapi sekiranya pelajar ingin tahu apa itu shroud, pada saya ia lebih dijelaskan di sini. Okey, shroud di sini maksudnya adalah piring yang menutup di bahagian atas dan juga di bahagian bawah sesuatu impeller. Okey, so yang paling penting pelajar boleh menulis berkenaan dengan inlet, pelajar boleh menulis berkenaan dengan impeller dan maksudnya yang paling utama betul-betul, yang paling utama adalah impeller yang baik dan juga housing yang baik. Kenapa housing yang baik? Kerana di dalam pam kita perlu develop tekanan di dalam pam. Kalau anda kata bocor, membawa maksud tekanan akan berkurang dengan mendadak. Oleh itu, casing amat penting untuk mengelakkan kebocoran. Dan bentuk casing ini sebenarnya memainkan peranan. Ini bentuk tersebut yang dinamakan volute. So, volute ini apa? Volute ini adalah bentuk sesiput ataupun bentuk bulat seperti ini, tetapi bermula dengan cross-sectional area yang kecil dan akan berakhir dengan cross-sectional area yang besar. Okay, so apa rahsianya? Rahsianya ialah sewaktu kita kena ingat bahawa apabila air daripada air di sini keluar, ia akan melalui blade ataupun melalui impeller. Okay. Apabila air melalui impeller, tenaga akan dipindahkan daripada impeller kepada air. Membawa maksud air sekarang ini apabila ia keluar di sini, keluar daripada blade di sini, ia mempunyai tenaga yang tinggi kerana tenaga telah dipindahkan daripada impeller kepada air. So apabila air mempunyai tenaga yang tinggi dan cross-sectional area ataupun area di kawasan ini sempit, membawa maksud air akan mengalir dengan had laju yang tinggi. So berdasarkan prinsip Bernoulli, apabila had laju tinggi membawa maksud tekanan adalah rendah. Okay, kemudian air akan terus berjalan di sini, bergerak di sini dan di dalam ruang ini kita dapati bahawa cross-sectional area-nya akan semakin besar. So apabila cross-sectional area aliran semakin besar, membawa maksud had laju akan semakin kecil. So apabila had laju semakin kecil,
berdasarkan teori Bernoulli equation, kita mengatakan bahawa tekanan akan menjadi semakin tinggi. Oleh itu, air di sini akan mempunyai nilai pressure yang tinggi, menyebabkan ia boleh bergerak ke tempat yang lebih tinggi. Itu sebenarnya yang kita cuba develop di dalam pump. Keterangan mengenai impeller dan sebagainya dinyatakan di sini. The impeller is mounted on a shaft and is often driven by an electric motor. The casing include the suction and discharge nozzle and houses the impeller assembly. The portion of the casing surrounding the impeller is termed the volute. Liquid enters through the suction nozzle to the impeller eye and travels along the shroud, developing a rotary motion due to the impeller vanes. It leaves the volute casing peripherally at a higher pressure through the discharging nozzle. Some single suction impellers are open with the front shroud removed. Double suction impeller have liquid entering from both sides. So ini adalah berkenaan dengan keterangan beberapa bentuk shroud. So maknanya ini adalah untuk pengetahuan pelajar sahaja. Di dalam subjek dalam kursus ini memadai pelajar mengetahui apa itu shroud, kerana di dalam pengiraan selalunya tidak tidak ditekankan sama ada double shroud atau single shroud atau sebagainya. So ini adalah contoh untuk pelajar melihat kedudukan shroud dan vane dan juga shaft. So ini adalah contoh centrifugal pump. Selalunya kita akan ada motor di sini. Motor akan memusingkan impeller. So air akan dimasukkan daripada tengah dan air akan keluar di sini. So kita dapati bahawa casing di sini perlulah watertight ataupun kita kata tidak ada leaking, kerana kita tidak mahu mengurangkan pressure yang telah terdevelop sewaktu air melalui impeller. Satu perkara lagi yang penting ialah kita kata bearing shaft blade ini perlulah dibuat dengan sebaik mungkin untuk mengelakkan kebocoran dan kita kata kerosakan daripada segi electrical wiring ataupun kita kata ada short circuit atau sebagainya.